Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang akan membentangkan tentang perkara-perkara yang merosakkan akidah. Sebelum kami membentangkan, izinkan kami menerangkan nama ahli-ahli kumpulan. Dimulai dengan saya, Muhammad Amar Adli bin Ramli Abdul Hadi, 1936013. Okey, nama saya Muhammad Rahimi Aiman bin Ramlan, 1836036. Nama saya Muhammad Aiman Irfan bin Zaidi, 1936009. Nama saya Muhammad Hazim bin Muhammad Khairi Azhar, nombor matrik 1936007. Next slide dah. Amir Rafif. Nama saya Muhammad Rafi bin Dayana, 1939008. Nama saya Amir Rafi bin Zulkifli, 1936025. Dan nama saya Muhammad Syazri bin Razali, 1936015. Alright. Okay. Okey, teruskan. Dan nama saya Nik Hafiz Saikal bin Nik Ye, nombor matrik 1936006. Alright. Terima kasih. Definisi akidah. Dari segi bahasa, simpulan iman atau pegangan yang kuat atau satu keyakinan yang menjadi pegangan kuat. Apa itu definisi akidah? Right. Okay, daripada segi istilah pula, kepercayaan yang pasti dan keputusan yang mutamat ataupun mutlak tidak bercampur dengan syak atau keraguan. So maknanya akidah ni kita berpegang kepada satu matlamat untuk dalam sesuatu perkara. Alright. Seterusnya, definisi akidah Islamiah. Akidah Islam ialah keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya serta apa yang dibawa oleh Rasul serta melaksananya dalam kehidupan. Kalau kita tengok tadi di definisi akidah, dia menerangkan dari segi bahasa adalah pegangan. Apabila kita berpegang kepada sesuatu matlamat, sama juga di dalam definisi akidah Islamiah, kita berpegang dengan agama Islam. Apabila kita berpegang dengan agama Islam, kita terikat dengan solat, terikat dengan puasa, rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Seterusnya, asas-asas akidah. Asas akidah ialah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia sahaja yang berhak disembah. Mempercayai dia sahaja yang berkuasa mengadakan sesuatu dan mendiadakannya. Maksudnya di sini, akidah ni kita kena mengesakan Allah. Macam kita dalam syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. So maknanya kita hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak menduakan dia. Apabila kita menduakan dia, kita akan jatuh kepada syirik. Seterusnya, Okey, perkara yang merosakkan akidah. Yang pertama, hati. Percaya dan yakin bahawa alam ini tiada penciptanya, kerasulan Nabi Muhammad adalah palsu, semua agama di dunia adalah sama, konsep dosa pahala syurga dan neraka adalah palsu belaka. Mempercayai adanya kuasa lain selain daripada Allah yang boleh memberikan kesan dan pertolongan. Daripada segi hati ni, percaya dan yakin dianggap sebagai ada orang percaya bahawa dunia ini terciptanya dengan sendiri, tidak ada penciptanya. Dan juga konsep dosa pahala syurga dan neraka itu semuanya tipu-tipu belaka. Ada yang percaya begitu. Next. Okay, yang kedua ialah lidah, mengingkari dan mempersendakan Allah. Contoh, mengatakan bahawa zina, arak dan judi sebagai halal. Kiranya dalam mengatakan bahawa zina, arak dan judi sebagai halal ni, terang-terang benda tu sebenarnya haram, tapi ada orang yang berfikir bahawa zina, arak dan judi sebagai halal. Seperti contoh orang-orang dekat luar negara, orang dekat Europe dan USA. Menghina perkara berkaitan rukun iman dan Islam. Ini berkaitan dalam tidak mempercayai antara rukun-rukun iman dan Islam. Mengatakan bahawa syariat Islam tidak sesuai dengan peredaran zaman. Disebutkan dekat sini,
yang Islam ni, ada orang mengatakan bahawa Islam ni tidak mengikut trending dalam zaman-zaman tertentu. Tapi sebenarnya itu tak penting pun. Mempersendakan ayat suci Al-Quran dah ada Rasulullah SAW. Ini dikatakan sebagai contoh, orang di luar negara, USA ataupun Europe yang menghina Al-Quran dengan membijak Al-Quran, membakar Al-Quran tanpa sebab dan membawa Al-Quran. Next. Dan yang ketiga yang perbuatan, melakukan upacara ibadah sama seperti yang dilakukan oleh orang bukan Islam, meletakkan Al-Quran atau ayat suci Al-Quran di tempat-tempat najis dengan tujuan untuk menghina agama, mempergunakan ayat suci Al-Quran dengan tujuan untuk menyelewengkan ajaran Islam, menafikan kewajipan solat atau mengubah solat. Dari segi perbuatan ni, ada yang memutarbelitkan Al-Quran dan ada juga yang menghina Al-Quran dengan meletakkan Al-Quran tu di tempat-tempat tidak sepatutnya, seperti di dalam tandas ataupun di dalam longkang. Dan ada juga yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran ni dengan tujuan untuk menyesatkan orang-orang Islam ni sendiri, nak menyelewengkan orang-orang Islam. Dan dekat US juga ada orang yang menafikan kewajipan solat dan mengubah solat. Maksudnya dekat USA seperti di gereja. Di gereja tu kalau ikutkan sebenarnya itu seperti menghina Islam dalam kewajipan solat atau mengubah solat. Next. Okay, yang seterusnya. Menghina ajaran agama Islam. Hinduisme. Hinduisme ni kaulan bebas. Hinduisme pula menggariskan apa-apa sahaja yang boleh memuaskan hawa nafsu manusia atau dianggap baik, manakala apa-apa sahaja yang boleh membawa penderitaan nafsu atau dianggap buruk. Majoriti masyarakat sebagai pemutus. Aliran ini menganggap pilihan majoriti adalah baik antara yang amat sinonim dengan budaya ini ialah sambutan pesta Tahun Baru secara besar-besaran yang lebih kepada aktiviti konsert, penyalaguan dadah, sambutan ulang tahun yang membazir dengan tumpahan itu ini dan mengundi. Contohnya dia macam kalau zaman sekarang ni dia lebih kira macam New Year lah. Sebab kalau kat New Year tu biasanya dia orang buat dekat tempat-tempat yang contohnya waterpark kan. Waterpark tu dia macam-macam boleh buat lah kat situ sebab dia memang bebas. Sebab dia nak meraihkan New Year tu lah. Next. Black metal. Black metal adalah sebuah subgenre yang ekstrim dan cabang kebudayaan muzik heavy metal. Kebudayaan muzik heavy metal. Ciri-ciri biasa termasuk tempo yang pantas, gaya vokal jeritan, gitar banyak diputar-belikkan, dimainkan dengan memetik tremolo mentah, rakaman lofi. Struktur lagu yang tidak konvensional dan penekanan kepada suasana, artis sering muncul dengan pemakaian corpse paint dan menerima pakai nama samaran. Dia black metal ni dia macam tu lah. Kalau dia macam muzik yang jerit-jerit. Macam tu lah. Next. Homoseksual. Golongan trans di Malaysia lebih gemar akan terma maknyah berbanding terma-terma lain yang berbau penghinaan, contohnya pondan dan bapuk yang digunakan penduduk Sarawak untuk merujuk kepada golongan transgentina. Pondan dan bapuk turut digunakan untuk merujuk kepada lelaki gay dan individu transgentina yang lain. Walaupun jarang digunakan terma maknyah, juga digunakan untuk merujuk kepada golongan lelaki transgentina. Dia macam contohnya kita jumpa orang yang lembut-lembut, kita panggil maknyah.
Tapi kadang-kadang kita tak boleh juga menganggap dia ni yang lembut ni sebagai homoseksual sebab kita tak tahu dia tu betul homoseksual ke tak kan. So kita tak boleh nak menilai daripada luaran. Kalau kita nampak kita ada bukti baru boleh kita kata dia tu homo. Next. Last kali ni lalai. Dalam konteks kelalaian ataupun ghaflah akan menyebabkan kita menderita dunia dan akhirat, bahkan kelalaian adalah satu penyakit hati yang amat bahaya kerana sifat ghaflah ini permulaannya kepada penyakit-penyakit hati yang lain. Contohnya dia macam budak-budak yang tengah belajar. Budak-budak yang tengah belajar ni dia lalai. Contohnya dia tengok cerita Korea tu sampai 2 hari straight. Tak stop. Dia tak boleh nak buat apa dah. So dia tengok, dia fokus dengan so dia memang itu dah lalai. Okay, next. Okay. Okey, kemudian adalah syirik. Terlalu agungkan orang soleh, penyembahan kubur atau melakukan ibadat di perkuburan, mengakui adanya Tuhan yang berkuasa selain Allah Subhanahu Wa Taala, memakai gelang, benang untuk menolak bala, menganggap bulan Safar pembawa bala, mempercayai kebolehan tangkar, jampi dan azimat, mengambil berkat dari batu, pohon dan sebagainya. Okay, syirik ni telah digunakan daripada umat-umat yang terdahulu dan telah dibawa sehingga ke umat-umat Nabi Muhammad SAW sehingga sekarang. Syirik ini boleh terjadi apabila kita menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kita mempercayai bahawa Tuhan lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Hazim, bisa next lagi. Apa dia? Next lagi. Perkara yang boleh kepada syirik dulu. Lepas tu baru Perkara yang boleh membawa kepada syirik. Okay. Okay, perkara yang boleh bawa kepada syirik. Riak, iaitu syirik kecil, menyamakan Allah dengan makhluknya, nazar bukan kerana Allah dan bukan dalam bentuk taqarrub kepada Allah. Banyak berkata kalau pada perkara yang telah berlaku, bergaya ilmu nujum dan ilmu bintang dalam melakukan pekerjaan, pilih hari walimah, jodoh dan lain-lain, menyembah patung. Ini adalah antara perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Next. Cara menyuburkan iman dan akidah. Antara cara-cara yang dapat menyuburkan iman dan akidah ialah ilmu, amal soleh, zikrullah, al-fiqh, iaitu memikirkan sesuatu kejadian dengan kekuasaan Allah akan mengingatkan dirinya kepada Allah. Bencana alam adalah satu bentuk peringatan. Berfikir tentang kuasa Allah akan menjadikan manusia lebih beriman. Next. Okey, yang seterusnya merasai kemanisan iman. Hati sentiasa terdorong untuk beramal ibadah. Seterusnya takut kepada azab. Mampu mengawal daripada kemaksiat. Berjaya membimbing kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sentiasa di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tekun dalam usaha dan agama, bertanggungjawab kepada manusia dan alam, menyumbang kepada kesejahteraan negara. So semua ni adalah menyuburkan kemanisan iman. So next. Kemanisan iman. Sabda Rasulullah SAW bermaksud
Barang siapa yang terdampar padanya 3 perkara, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Yang 3 perkara itu ialah, yang pertama, mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada cinta kepada yang lain. Maksudnya kita lebih kepada cinta Allah daripada cinta manusia. Yang kedua, mencintai manusia lantaran berdasarkan cinta kepada Allah semara. Yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekufuran, dalam kurungan, engkar laksana seorang yang benci kalau dilemparkan ke dalam api. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu je. Okay. Seterusnya ialah ciri-ciri orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, sesungguhnya orang-orang beriman itu hati mereka gemetar apabila disebut nama Allah, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah iman mereka. Mereka berserah diri sepenuhnya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa mengerjakan solat dan memaafkan untuk amal kebajikan dan menafkahkan untuk amal kebajikan. Rezeki yang dikurniakan kepada mereka rezeki yang dikurniakan kepada mereka iaitu sifat-sifat orang yang beriman. Mereka selalu mendapat kehormatan, keampunan dan rezeki yang diharga di sisi Allah. Surah An-Anfal ayat 24. Seterusnya. Kesimpulannya kat sini kan. Nak baca. Kesimpulan daripada perkara yang merosakkan akidah ialah kita sebagai umat Islam, kita perlu menjaga perkara-perkara yang penting lah untuk dalam umat Islam, untuk tidak merosakkan akidah kita lah. Macam apa tadi, banyak perkara yang boleh hentikan akidah, boleh merosakkan akidah. Contoh dia daripada perkataan kita boleh dapat merosakkan akidah, dan daripada hati, daripada lidah, lisan, kita boleh rosaklah akidah kita. Lagi kesimpulan dia, kita dapat simpulkan kat sini, banyak perkara-perkara yang penting daripada Islam. Contohnya macam yang orang Islam selalu buat, macam perkara syirik. Perkara syirik ni adalah perkara yang boleh merosakkan akidah kita, boleh merosakkan kita punya iman kita, daripada syirik yang orang Islam selalu buat lah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Off record.